السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada malam ni ialah hadis yang ke-9, muka surat 122, di bawah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan di atas lebih baik berbanding tangan di bawah. Kita dah bahas sebelum ni hadis ni, dan kita dah sebut sikit siapa Hakim bin Hizam ni. Hakim bin Hizam ni ialah salah seorang daripada pemuka Quraisy yang masyhur sebelum Islamnya, mempunyai hubungan yang rapat dengan kabilah-kabilah ataupun orang-orang penting yang jaga Darun Nadwah di Mekah pada waktu itu. Bahkan dialah yang telah membeli Darun Nadwah dan akhirnya menjual balik Darun Nadwah tu kepada orang-orang Islam, dan menjadikan duit yang dia dapat daripada orang beli Darun Nadwah tu, dia infak semua untuk orang Islam. Dia masuk Islam pada sekitar hampir ataupun selepas pembukaan kota Mekah, iaitu tahun ke-8 Hijrah. Hakim bin Hizam, kalau kita tengok, satu orang yang kaya, selepas dia masuk Islam, dia menghampirkan diri dia dengan Nabi dengan tujuan nak dapat sesuatu daripada pengetahuan, daripada doa Nabi, daripada pemberian Nabi. Dan antara benda yang dia suka, dia minta apa-apa dengan Nabi, benda-benda material, minta hadiah ke, minta apa saja orang bagi dekat Nabi, dia pun pergi dekat Nabi, dia pun minta dan Nabi pun bagi. Sebab Nabi ni antara sifatnya, bila mana diminta sesuatu oleh para sahabat, Nabi akan cuba penuhi. Sehingga sampai pada satu waktu dan keadaan tu, Nabi tak boleh nak bagi apa dah dekat Hakim bin Hizam, sebab tak ada apa nak bagi. Waktu itulah Nabi ucapkan hadis ni. Nabi kata, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, iaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dengan maksud yang memberi lebih baik berbanding yang menerima. Kita tengok muka surat 123, apa yang disyarahkan oleh penulis. Dia kata, kejayaan yang dikecapi oleh orang-orang yang berjaya tidak berhenti untuk mereka sahaja. Mereka suka sekiranya orang lain turut bersama dalam pencapaian mereka. Sifat orang yang berjaya, dia tak makan seorang, tapi dia suka kejayaan yang dia kecapi dan rasai ini pun dirasai oleh orang lain. Oleh yang demikian, mereka sentiasa memberi
tangan orang yang memberi berada di atas dan ia lebih baik dibandingkan dengan tangan yang di bawah yang menerima. Hadis di atas tidak dikhususkan kepada menginfakkan harta sahaja, sebaliknya ia meletakkan asas pemberian dalam setiap aspek. Tangan di atas di sini merangkumi semua aspek, semua lapangan. Maknanya bukan hanya pada pemberian yang berbentuk material, bagi duit, bagi keperluan yang diperlukan, termasuk jugalah dalam bab al-yadul ulia ni ialah memberikan sumbang saran. Istilah yang digunakan yang tepat ialah beri apa-apa saja, kepandaian intelektual, tenaga yang Tuhan beri pada kita, kita beri, kita kongsi pada orang. Itu pun termasuk dalam al-yadul ulia. Jadi untuk mukmin yang berjaya ni, dia kena ada satu pemikiran, dia tak nak berada pada tapak menerima semata-mata, tapi dia nak berganjak dan berubah kepada tingkatan memberi juga. Sebelum daripada tu dia menerima, lepas pada tu dia berazam dan berhasrat untuk menjadi kelompok yang memberi. Apa-apa saja lapangan. Kalau dia sebelum pada tu dia tak kaya, bila mana dia kaya dari segi material, dia nak berkongsi pada orang. Kalau dia satu orang yang belajar, bila mana dia dah sampai pada peringkat dia mampu untuk menyumbangkan pada orang apa yang dia belajar, dia berubah daripada pelajar menjadi pengajar. Itu pun bahagian pada sumbangan. Daripada satu orang yang kurang mahir dalam satu-satu perusahaan, tak kiralah perniagaan ke, pembuatan ke, perkhidmatan ke, bila mana dia dah meningkat kemahiran dia, dia menjadi tenaga mahir yang membantu supaya benda tu lebih cepat dan lebih banyak. Bahkan cuba fikir untuk kembang lagi benda tu. Seterusnya dia sebut sini, ada insan yang meluangkan waktunya untuk orang lain, ada pula yang tawarkan pertolongan, ada yang melakukan amal-amal yang digalakkan, ada yang memperuntukkan pendidikan, dan ada yang memberi sokongan emosi. Sifat suka memberi adalah tanda cintakan masyarakat dan perasaan kasih sayang kepada mereka. Jadi dia cuba sebut pada kita sini apa saja benda, termasuklah pada benda yang paling simple, iaitu bersifat memberi sokongan emosi. Contoh kalau kita tengok kan, kita baca dalam Al-Quran, kisah Nabi yang paling panjang ialah Nabi Musa alaihissalam. Yang ni ialah Nabi yang paling panjang cerita dia. Dan dalam cerita Nabi Musa ni, dia tak berdakwah seorang diri, dia ada satu orang pendamping dia yang kita kenali dengan nama Nabi Harun alaihissalam. Kalau kita baca dalam Quran, fungsi Nabi Harun ni apa? Adakah dia seorang yang bercakap, menyampaikan pada orang? Quran sebut Nabi Harun fungsinya ialah kai nusabbihaka katsira. Tu saja. Nabi Harun ni yang lebih berumur daripada Nabi Musa. Nabi Harun ni dia lagi tua pada Nabi Musa. Sebahagian riwayat Israiliyat sebut Nabi Harun ni pak menakan. Ada yang kata sepupu. Tapi yang penting dia lagi tua daripada Nabi Musa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fungsi Nabi Harun akan sentiasa mendampingi Nabi Musa di mana-mana tempat Nabi Musa berada. Lebih-lebih lagi pada waktu berlakunya pertemuan antara Musa dengan Fir'aun, waktu berlakunya debat antara Musa dan Fir'aun. Apa fungsi Nabi Harun? Nabi Harun bukan habis saja Nabi Musa bercakap, Nabi Musa pun pas button pada dia pula sambung bercakap. Tak. Dia hanya duduk belakang Nabi Musa dan dia kata, cakap, sabar, ingat Tuhan banyak-banyak. Tu je kerja dia. Kerja Nabi Harun itu sahaja. Mungkin kita baru tahu malam ni kot. Nabi Harun dia bukan pegang tongkat cakap dengan orang, bukan. Kerja dia ialah menjadi pihak yang menyokong emosi Nabi Musa. Maknanya kalau istilah kita sekarang, dia duduk belakang, dia kata, pergi hadaplah Fir'aun tu, tak apa, sabar. Mungkin kita hari ni annoying dengan orang macam tu. Dia tak naik atas pentas pun, dia duduk belakang aja. Tapi ada orang sumbangan dia itu, sumbangan dia ialah mengekalkan momentum semangat
bagi satu pihak ni sentiasa berada pada level yang elok untuk dia meneruskan kerja dia. Mungkin kita hari ni satu orang yang berdakwah yang akan menjadi pendamping pada dia ialah isteri dia, yang akan jaga level dia, tengok dia berkawan dengan orang tak ketahuan hala. Isteri dia lah yang akan stabilkan. Isteri dia akan kata, abang kena ingat, abang tu ustaz, jangan berkawan semua orang. Ni orang isap okok pun berkawan, orang suka buat lawak lebih kurang pun berkawan. Kena ingat benda tu. Tugas dia tu saja. Tapi benda tu penting. Benda tu penting. Itu juga bahagian daripada sumbang saran. Walaupun waktu suami dia dah naik meningkat, orang tak buat pun sirah zatiyah terhadap isterinya. Orang hanya akan buat sirah zatiyah terhadap suaminya. Tapi orang tahu dan Tuhan tahu, dan yang lebih mustahak ialah Tuhan tahu, di belakang lelaki itu ada perempuan yang menyokongnya. Atau mungkin kalau orang yang tak kahwin, yang menyokongnya mungkin boleh jadi ibunya, mak dia. Kadang-kadang mak kita taklah belajar tinggi macam kita, tapi dialah yang bagi tahu. Dah kamu belajar, kamu sebut apa yang kamu belajar, jangan kamu reka apa yang kamu tak belajar kamu sebut ke orang. Itu salah satu daripada benda yang bagus. Nak katanya, jadilah pihak yang sentiasa memberi sesuatu, dan bukan kita sempitkan kefahaman memberi itu ialah memberi derma semata-mata, apa-apa saja, hatta kata semangat yang simple. Tapi kalau ada lebih, bagi lebih. Sebab tu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kita tengok bagaimana Nabi ni dia sebut, hadis ni riwayat Tirmizi. Nabi sebut, man salaka tariqan, siapa-siapa yang bersusah payah melalui jalan menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan jalannya ke syurga. Biasa orang baca hadis ni start pada situ. Sebenarnya hadis tu dia ada permulaan yang awal lagi. Hadis tu Nabi sebut, man nafasa kurbatin min qarabid dunya, siapa-siapa yang lepaskan kesusahan mukmin di dunia, Allah Ta'ala akan lepaskan kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Siapa-siapa yang memudahkan urusan muslimin di dunia, Allah Ta'ala mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Lepas daripada Tuhan cerita tolong orang ni, bantu orang ni, baru Tuhan cerita siapa yang menuntut ilmu, bersungguh-sungguh tuntut ilmu, Tuhan akan buka dan mudahkan jalan dia ke syurga. Para ulama sebut, antaranya dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Jami' Tirmizi ni, dia kata antara benda penting yang perlu difahami daripada hadis ni ialah untuk sentiasa menjadikan dalam kelompok masyarakat tu ada orang menuntut ilmu, ialah adanya orang yang membantu orang menuntut ilmu. Itu penting. Ini penting. Sebab tu nak jadikan dalam satu komuniti tu ada orang yang betul-betul mendalami ilmu secara dalam, betul-betul menyumbang pada masyarakat dari segi pemikiran-pemikiran yang kritis. Di belakang orang ni perlu ada orang yang membantu dan mendanai dia. Kalau tak ada orang bantu, masyarakat tu akan kekal dengan orang yang pandai secara permukaan je, surface. Dia tak akan boleh pergi dalam. Sebab apa? Sebab orang yang belajar terpaksa kena fikir juga cara hidup dia, terpaksa kena kerja berat, terpaksa kena buat benda-benda yang kebiasaan orang lain. Itulah rahsia. Kalau kita tengok di setengah-setengah negara orang Islam yang maju, yang ada perkembangan ilmu yang hebat, biasanya dia menyimpan masyarakat yang hebat. Antaranya ialah India dan Pakistan. Tuan-tuan tengok kan, datangnya Maulana Dr. Asri Yusof di sini. Masjid ni pun kuliah. Dia tu adalah orang yang datang daripada projek masyarakat yang cintakan orang menuntut ilmu di benua India. Tuan-tuan tahu, universiti-universiti di benua India ni didanai 100% oleh keuangan masyarakat sekeliling, tanpa bantuan daripada badan kerajaan khusus pun. Bila mana dah naik, barulah ada kerajaan negara ni nak bagi, kerajaan negara ni. Tapi peringkat awal, contoh macam Deobandi apa semua ni, ini semua datang daripada hasil orang bagi. Itu ialah suasana masyarakat di sana. Sebab tu dia cerita, dia kata dia belajar di India 4 tahun, 5 tahun, makan kambing hari-hari. Sebab apa? Adakah dia kerja pelihara kambing? Bukan. Sebab ada orang yang ternak kambing, hantar makanan dekat sekolah tu. Jadi orang yang menuntut ilmu, dia tak perlu dah fikir, aku ni nak belajar, tapi nak makan pun tak ada duit. Dia tak risau dah yang tu.
Sebab mereka-mereka yang sibuk menuntut ilmu ini tidak akan sempat untuk fikir pengurusan keuangan secara holistik, tak akan sempat. Mereka perlu dibantu. Cuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi itu, Nabi nak beritahu kelompok yang paling aula untuk dibantu dalam masyarakat ni lah kelompok yang sedang sibuk menuntut ilmu. Yang ni dulu. Baru pergi pada orang lain, baru pergi pada asnaf-asnaf yang lain. Sebab tu sekarang dalam zakat, kelompok ni dimasukkan sebagai fi sabilillah. Sebab tu penting adanya masyarakat yang suka membantu masyarakat yang menuntut ilmu, suka membantu orang yang menuntut ilmu, masyarakat tu. Nampak dia orang mudahkan urusan dia. Jangan nampak dia orang fikir macam mana nak tipu duit depa supaya kita dapat juga rasa beasiswa depa. Ini ada orang dia fikir macam tu. Pemikiran yang sangat sempit. Dan adalah negara-negara di Malaysia kita ni ada sebahagian orang yang macam tu, dan saya rasa ramai pun orang macam tu. Cuma kita nak lagi ramai. Tuan-tuan tengok di Arab Saudi. Di Arab Saudi ni kalau kita tengok, nampak je penuntut ilmu ada orang berebut nak membantu penuntut ilmu. Saya sendiri tak pernah belajar di Arab Saudi, tapi pernah pergi. Pergi tu atas position penuntut ilmu daripada Jordan pergi. Kita pun pergi kedai buku tengok kitab-kitab di Arab Saudi ni murah. Lagi murah pada Jordan. Dan kadang-kadang kitab-kitab yang payah nak cari pun ada Arab Saudi. Waktu umrah tu lah kita rasa nak beli tapi duit tak ada. Ada 1 tahun tu saya pergi tengok je kitab, tak mampu nak beli sebab tak ada duit. Akhirnya balik ke Masjidil Haram. Balik Masjidil Haram, kawan saya yang pergi sekali tu dia tertinggal buku yang dia beli di kedai tu. Kita dah menyirak, dah marah sebab penat nak naik teksi ni 3 kali, tapi ada hikmah dia tertinggal. Bila mana dia tertinggal, kita orang patah balik pergi kedai tu. Kedai tu adalah jauh. Patah balik pergi kedai tu, kebetulan masuk, saya pun tengok lagi kitab yang berkenaan tu. Duit tak ada. Sehinggalah datang satu orang pakaian yang agak elok, menunjukkan dia ni orang agama. Sebab dia di Arab Saudi ni orang agama kita boleh kenali dengan pakai serban tak pakai igal tu. Igal yang hitam tu. Ini biasa orang agama, biasanya orang kerja pejabat mufti depa, biasanya pensyarah-pensyarah agama. Yang pakai igal ni biasa profesional, engineer boleh jadi, nyanyi boleh jadi juga pakai macam tu. Cuma nak katanya yang tak pakai tu biasanya orang agama. Dia tengok, dia tanya. Dia pun tanya saya, Ummul Qura? Ummul Qura tu maksudnya student Ummul Qura ke? Saya kata tak. Student lain datang buat umrah. Dia beritahu dekat cashier tu, semua kitab yang budak dia ambil, aku bayar semua. RM1,500 saya ambil hari tu. Tapi memang dia bagi habis ya. Cuma nak katanya dia bantu. Dia bagi duit belanja lagi. Allah Ta'ala limpahkan kepada orang macam ni dengan kekayaan yang baik, disalurkan pada pihak yang baik. Datang khadam ni, biasanya khadam dia ni lah orang daripada India dan Pakistan. Dia pun bagi macam kad dia dan ada satu CD dia. CD tu macam CD ceramah dia. Rupanya dia ni tenaga pengajar dalam Masjidil Haram. Cuma dia tak famous macam syekh-syekh lain. Tapi dia ni antara orang yang mengajar. Sebab tu hadis Nabi sebut, al-mal, sebaik-baik harta ini fi yadin rajulus salih, berada pada tangan orang saleh. Bila mana harta tu duduk pada tangan orang saleh, harta tu akan mengalir kepada pihak yang baik. Kalau harta duduk pada orang yang tak ketahuan hala, dia akan buat apa tuan-tuan? Dia akan taja konsert lah. Orang menyanyi berapa lagu, dia taja yang tu. Dia tak taja orang belajar. Jadi benda tu penting. Menjadi pihak yang memberi kebaikan yang penting. Dan orang yang terima tajaan pun nanti bila mana dia dah okey, dia dah jadi orang mengajar balik, dia jumpa orang yang belajar ilmu, dia pun buat benda yang sama. Sebab tu Imam Abu Hanifah, waktu anak murid dia tak datang pengajian dia, Imam Abu Yusuf ni ada satu waktu dia tak datang kuliah. Abu Yusuf ni ialah anak murid Imam Abu Hanifah yang sangat rapat. Orang nak tahu ilmu Abu Hanifah, orang katanya Abu Yusuf dengan Asy-Syaibani, 2 orang ni. Tapi Abu Yusuf lagi lebih lah. Imam Abu Yusuf tak datang, hampir sebulan tak datang. Bila mana dia datang, Imam Abu Hanifah tanya, kenapa tak datang? Dia kata duit tak ada, kena kerja. Start pada tu dia bagi 1,000 dinar menjadi modal. Lepas pada ni tak cukup duit, bagi tahu, jangan tinggalkan halaqah ilmu. Itu nak katanya tangan yang memberi. Dahlah Abu Hanifah tu orang alim, dia dah bagi ilmu dah dekat orang, dia bagi lagi harta dekat orang supaya orang mudah urusan. 2 kali ganda, 2 kali, 2 aspek, 2 lapangan yang dia
jadikan diri dia tu liyadul ulya, tangan atas yang memberi, bukan tangan yang menerima. Jadi antara bentuk nak berjaya ni ialah kena ada niat dan azam. Contoh, tuan-tuan hari ni mungkin tak sempat belajar ilmu sampai jadi alim, tapi kena ada azam. Dengar orang nak belajar ilmu, tuan-tuan kena ada azam untuk membantu dia supaya dia jadi alim, supaya segala ilmu yang dia belajar, segala pengajian yang dia sampaikan lepas dia belajar, pahalanya mengalir pada kita, walaupun kita tak belajar habis, tak belajar tinggi. Jadi itu penting bagi orang yang belajar sekarang. Bila mana dia baca hadis ni, dia berazam, waktu dia dah jadi peringkat pengajar nanti, dia nak buat benda yang sama kepada orang yang belajar. Sebab benda tu penting, perkara itu penting. Kesinambungan orang Islam ni dia berlaku seperti itu. Allah Ta'ala mencabut rasa bakhil dalam hati orang-orang Ansar untuk membantu orang-orang Muhajirin. Sampai ke hari ni, cucu cicit daripada keturunan Ansar, daripada kalangan orang yang pemurah. Tuan-tuan tengok di Masjidil Haram, Masjidil Haram tak clear, tak nampak sangat. Biasanya Masjid Nabawi, sebab orang Ansar ni lah, dia orang duduk di Madinah. Ini anak cucu cicit Ansar ni sangat pemurah. Cuma mungkin kita tak pernah rasa lah kot. Mungkin sebahagian pernah rasa kalau hari Isnin, Khamis ataupun bulan Ramadan ni, bila mana dibuka sufrah ni ialah plastik yang buka puasa tu, ada setengah-setengah penderma ni dia kreatif dalam mencari pahala. Makanan yang kotak makanan tu dia akan selit duit dalam tu, 100 rial, 50 rial apa semua. Dia tak tunjukkan, dia tak perlu buat majlis kena orang ambil gambar, dia bagi je. Itu yadul ulya, itu tangan di atas. Nak bagi yang terbaik, jangan bagi yang lebih kurang. Sebab tu kalau kita tengok di Madinah dia lagi special hidangan dia berbanding di Mekah. Di Mekah ni okey juga, tapi di Madinah lagi special. Kalau nak bagi laban tu, bagi laban yang mahal. Laban ni apa dah? Yogurt tu. Bagi laban yang elok. Nak bagi coklat pun bagi coklat yang elok. Jangan bagi coklat yang beli timbang kilo tu. Bagi yang special. Nak katanya dalam memberi tu cuba cari yang paling atas pula dalam memberi. Sebab tu kita dah sebut sebelum ni bagaimana aspek memberi ni luas. Para ulama sebut Ibn Qayyim Al-Jauziyah adalah tokoh ulama. Dia tak kaya, tapi waktu dia jawab soalan orang, dia sentiasa berusaha soalan orang itu dijawab sehingga dibuat buku ataupun kitab kecil. Sebab tu tulisan-tulisan Ibn Qayyim ni biasanya datang daripada soalan orang. Orang tanya satu soalan, tapi dia jawab soalan orang tu sehingga boleh buat buku. Para ulama sebut ini ialah tokoh yang dermawan dalam menyampaikan penerangan. Nak terang korang, terang bagi clear, jangan kedekut terang. Sebab tu kita hari ni pun, sebelum ni pun saya dah sebut, orang tanya kita tunjuk jalan di mana, orang ada masalah tak faham itu ini, kita cuba menjadi penerang yang clear. Jangan terang tak habis. Terang dekat orang tu sampai dia selesai urusan ni. Jangan yang ni kena pergi sini, tak habis. Sepatutnya kita kena terang, lepas dia pergi situ tu dia kena buat apa. Jangan sampai dia pergi situ, dia tanya orang situ pula. Dia pergi sini, dia tanya orang sini pula. Jadi orang yang clear cut buat apa-apa pun. Termasuklah menjelaskan janji ke, menjelaskan apa ke, nak buat program ke. Ustaz-ustaz tu utamanya, ni maaf saya sebut, janji nak buat program dengan orang, tolong tepati janji itu. Jangan tuang ke lain. Saya tak mention siapa-siapa, cuma saya nak sebut sebab saya adalah orang ni dia bunyi dekat kita. Dia kata apa ustaz ni janji kuliah tak datang. Orang dah datang ramai, orang dah habis minyak kereta berjalan. Ini pun sebahagian sifat tak bagus. Nak memberi, pastikan kita letakkan jiwa kita dia betul-betul boleh memberi, melainkan keuzuran yang betul-betul tersepit. Jangan ambil mudah, jangan ambil enteng. Sebab benda ni ialah yadul ulya. Sebab menjadi orang yang mengajar depan ini, kita sedang berada pada pihak yadul ulya, sedang beri penerangan pada orang. Orang dengar penerangan pada kita. Okey. Kita tengok lagi pada muka surat 124. Dia sebut dalam buku Give and Take oleh Adam Grant, beliau meletakkan 3 kategori manusia dalam hubungan bersama. Maknanya manusia ni sesama manusia ada 3 kategori dalam sifat memberi. Yang pertama, suka menerima. Ada kategori manusia ni
mereka lebih gemar menerima berbanding memberi. Mereka saling bertukar menerima dan memberi hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Yang ni teruk. Mereka boleh memberi bila mana mereka nampak ada kepentingan pada pihak yang mereka nak beri tu. Ada projek apa di belakangnya, ada pengaruh apa yang nak ditumpang, ada keselamatan apa yang nak diminta. Kan sebahagian orang kan dia ada perangai macam tu. Dia tak ada buat kes apa pun dengan polis, tapi dia tiba-tiba rajin. Tengah hari pergi hantar makanan bungkus dekat balai polis, tak tahu nak buat apa. Ada orang perangai macam tu. Sebab mungkin dia takut dia ada buat salah apa, nanti polis bagi kelepasan pada dia sebab dia suka bagi makan tengah hari dekat kawan tu. Ada setengah-setengah orang dia perangai macam tu. Saya ingat dulu di Terengganu ada orang perangai macam tu. Tengah hari je, sebab kita duduk Felda ni, tengah hari je ada orang, dia pergi balai polis, dia hantar mangkuk tingkat tu lauk. Orang Terengganu panggil tenong, sini tak tahu panggil apa. Mangkuk tingkat tu kita orang panggil tenong, ada orang panggil sia, bukan sial, sia. Mangkuk sia. Okey. Terengganu panggil tenong lah tu. Okey, hantar dekat polis tu, hantar makan apa semua. Akhirnya rupa-rupanya anak dia tu daripada orang yang ada buat masalah moral lah. Dia nak yang tu rupanya. Sebab tu dia memberi. Kalau tak haram tak beri apa kat orang. Sebab ada kepentingan. Yang ni ialah kelompok yang pertama. Yang ni teruk. Yang kedua, suka memberi. Mereka gemar untuk memberi lebih daripada mereka menerima. Mereka melakukan pertukaran, menerima dan memberi dengan tujuan lain, iaitu untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan sesuatu balasan. Yang ni yang disebut dalam surah Al-Insan, la yuridu minhum jazaa'an wala syukura. Mereka nakkan rahmat Tuhan, tak nak penghargaan dan juga tak nak terima kasih daripada manusia, tapi nakkan perhatian Tuhan. Demikian perhatian mereka hanya untuk orang lain. Itu kelompok yang kedua ni bagus. Yang ketiga, tengah-tengah, muka surat 125. Orang seperti ini mereka mengimbangi antara memberi dan menerima. Ketika mereka membantu orang, perhatian mereka adalah untuk turut menerima, yakni pertukaran antara memberi dan menerima secara sama rata. Maknanya sistem barter yang tak jelas. Waktu dia beri tu, dia memang mengharapkan orang beri. Dia tak minta, tapi dia mengharapkan. Contoh bulan Ramadan pergi hantar kuih ke apa dekat orang, tak minta, tapi hari-hari hantar. Lepas tu balik rumah, bagi tahu dekat suami, jiran sebelah tu kita hantar dekat 5 hari dah, 1 pinggan pun tak balas. Itu dia beri. Dia tak sebut depan tuan tu, dia sebut kat belakang. Maknanya dia demand something. Yang tu tak bagus. Yang bagusnya ialah beri dan lupakan. Dan sebenarnya sikap suka memberi ni memang banyaknya ada pada orang Islam. Bangsa lain pun ada, orang agama lain pun ada, tapi kebanyakannya dalam social eksperimen ni biasanya orang Islam lebih ke hadapan lambat ni. Sebab tu tuan-tuan tengok social eksperimen yang dibuat di barat, di Eropah. Ada orang berlakon jadi orang kata apa? Jadi homeless ni. Orang yang macam berpeleseran, pergi minta dengan orang rambang. Biasanya kalau pergi minta, yang bagi tu orang Arab yang menetap di sana, tapi dah fluently English, tak nampak dia punya Arab dia tu. Bila mana tanya nama, baru bagi tahu Muhammad. Asal pada mana? Libya, Algeria biasanya. Ada satu video, saya tak ingat siapa influencer ni, tapi dia pemuda daripada barat lah. Dia jadi homeless, dia pergi satu kedai. Kedai ni kedai jual nasi biryani, tapi pemilik dia lah perempuan daripada Iraq. Orang perempuan Iraq. Di UK ke US tak pasti. Dia masuk, dia kata, saya nak makan. Perempuan Iraq tu ingat, toke tu ingat, dia ada duit lah nak beli. Dia pun bubuh dengan lauk, dengan ayam, penuh apa semua ni. Dan macam prepare macam kawan tu nak bayar. Dah tolak tu, baru dia kata, homeless tak ada duit. Dia kata, no problem, you can take it. Lepas tu dia datang balik, tanya, kenapa nak beri? Dia kata, aku harapkan blessing from God, tu saja. Aku harapkan rahmat pada Tuhan. Lepas tu kawan tu bagi dekat dengan berapa ribu US dollar, 1000 US dollar mungkin. Dia kata, ambil duit ni. Dia tak nak. Dia kata, kamu bagi pada orang lain yang homeless. Dia kata, kamu dah selalu balik Iraq, lama dah tak balik. Dia kata,
ambil duit ni guna untuk balik Iraq. Dia kata tak apa. Cuma nak katanya jiwa tu ada. Jiwa kata apa, jiwa mudah memberi. Sebab apa? Biasanya orang yang mudah memberi ni dia yakin dia ada balasan yang dijanjikan. Biasanya balasan pada Tuhan lah yang dijanjikan. Sebab tu bila mana kita membantu, kita nakkan kepada perhatian Tuhan, bukan kita nakkan kepada perhatian makhluk. Tapi ingat, dalam hadis pun Nabi sebut kelompok yang dicampak ke dalam neraka yang terawal juga ialah orang yang suka memberi kerana nakkan pujian orang. Yang ni kena hati-hati. Sebab di sinilah syaitan sangat licik memainkan bisikan dia kepada kita. Muka surat 125 lagi, sebahagian pihak menyangka bahawa orang yang memberi ini hanya sembrono dan tidak mempunyai sebarang matlamat. Sebaliknya orang yang memberi turut merealisasikan matlamat mereka sebagaimana orang yang menerima atau orang yang berada di tengah-tengah. Hanya sahaja tindakan mereka merealisasikan matlamat mereka berbeza caranya. Maknanya nak sebut pada kita, orang yang memberi ini hakikatnya dia orang pun ada matlamat. Matlamat dia orang ialah dia orang nak kesenangan di akhirat, kelancaran urusan di akhirat. Sebab tu dia memberi. Sebab tu perkataan sedekah tu dia mari pada perkataan sadaqah, pemberian sedekah tu. Sebab apa? Sedekah maksud dia benar. Orang yang beri sedekah, orang yang telah membenarkan janji Tuhan. Dia yakin. Kebanyakan orang tak yakin pun. Buat baik pada orang ni dapat balasan selepas pada ni. Kebanyakan orang dia bagi dengan sebab dia harap orang akan layan dia baik. Orang akan layan dia baik dengan sebab dia bagi. Tapi yang diajar dalam agama kita, yang diterapkan oleh Nabi ialah memberi bukan kerana manusia, memberi kerana kelancaran dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Kelancaran akhirat dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Mereka yang memberi, menerima atau yang berada di tengah-tengah ini masing-masing merealisasikan kejayaan. Namun ada bezanya apabila orang yang memberi ini berjaya di mana kejayaan mereka dapat disebar luaskan dan digandakan buat orang di sekeliling mereka. Tiga kelompok tadi tu yang suka menerima, suka memberi dan tengah-tengah ni, mereka ada matlamat dia. Contoh yang suka menerima, dia akan beri pada pihak yang boleh beri something pada dia. Dia demand sesuatu. Matlamat dia itulah. Orang yang memberi kerana nak akhirat, dia mungkin tak akan dapat apa-apa di sini. Tak akan dapat apa-apa pun. Mungkin orang tak masyhurkan nama dia, orang tak kenali pun dia, tapi dia punya aim yang utama dia ialah di akhirat nanti. Sebab tu dalam Quran sebut ciri orang-orang beriman itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang beri infak waktu susah dan senang. Waktu susah dan senang. Sebab ada orang dia ringan memberi waktu dia senang. Waktu dia susah dia tak memberi. Benda tu penting. Perkara tu penting dan mustahab. Maknanya kita ni sebagai manusia, kita kena ada bahagian daripada memberi, tak kira apa-apa pun. Saya ingat waktu saya sebelum datang Perlis tu, ada kenal satu orang penceramah ni. Hidup lagi penceramah ni. Masih lagi aktif. Dia dah berumur sikit lah, dah kira taraf ayah-ayah dah pun. Saya tengok, sebab dia orang yang tak kerja, tak ada kerja tetap. Bukan orang, biasanya penceramah bebas ni orang yang tak kerja lah, tak kerja secara formal ni. Tapi saya tengok dia ada perniagaan yang baik. Kerja kerajaan tu tak lah, perniagaan dia elok, anak-anak dia dan dia punya kediaman dia taklah mewah tapi elok. Tak ada apa yang kacau dia. Saya tanya dia, ustaz, sebab dia ni duduk ceramah dalam radio certain negeri apa semua, macam mana nak maintain kehidupan ni macam ni? Sebab dia dah menjangkau 50 lebih, dekat 60 lah. Dia kata setiap penuhi jemputan kuliah orang ni kena buat pengasingan. Ada kuliah yang kita tak ambil bayar, ada kuliah yang kita ambil bayar. Dia kata sebab kita ni, ustaz-ustaz ni bukan ada duit banyak, nak bagi ke orang 10,000, 20,000 tak mampu. Jadi cara kita berinfak ialah ada kuliah-kuliah yang kita pergi dengan penuh semangat, preparation yang lain macam, baju yang paling kemas, tapi yang itulah yang tak ambil bayar. Pemberian dia. Dia kata amal yang tu Tuhan beri kelancaran. Setakat yang saya ambil pesanan dia lah, okey lagi setakat ni, benda tu ada.
apa yang dia sebut tu ada kebenaran. Sebab keahlian kita dalam memberi, dia kata, ialah menyampaikan tanpa ambil apa-apa imbalan duniawi. Bukan kata tak ambil langsung. Sebab dalam Quran sebut mimma yunfiqun, infak pada aku sebahagian daripada apa yang kamu beri, apa yang aku beri. Tuhan tak suruh kita bagi semua dekat dia. Tuhan suruh kita bagi sebahagian je. Sebab perkataan mimma itu, kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan tahu itu ialah tab'in. Tab'in ni maksud dia lah separuh. Dia kata ajar diri kuliah apa-apa, aim kuliah mingguan ke apa ke, yang tak ambil bayaran apa-apa. Bahkan kita akan tengok situlah orang yang datang lebih ikhlas, orang yang mendengar lebih baik. Bahkan ada sebahagian orang, dia kata, daripada kuliah yang dia tak ambil bayar tu, berubah kehidupan dia kerana mungkin kerana dia tak ambil bayar tu lah. Okay. Tapi bagi orang yang menganjur, janganlah aim orang macam ni pula. Tu pun masalah juga. Oh, bagus lah dia ada macam ni, kita boleh panggil dia kerap sikit. Sebab dia jenis tak ambil bayar. Okay, bagilah, nak bagi. Okay, tapi kalau dia tak nak terima, itu ialah bab keikhlasan. Cuma dia nak katanya, kita mampu infak yang tu, kita infak yang tu. Saya ada jumpa beberapa orang korporat yang, orang kata apa, yang kira korporat high class. Kalau arkitek ni, arkitek yang kalau buat plan arkitek ni, lukisan dia tu juta. Ada satu orang yang saya jumpa, dia punya infak dia ialah dia akan bagi, jumpa mana-mana mudir tahfiz yang sekolah dia tak berapa siap lagi ni, dia akan bagi plan bangunan free je. Sepatutnya plan ni kalau bagi dekat syarikat akad tender ni juta harga plan ni, tapi dia bagi free je. Kata, ustaz ambil plan ni, bawa kepada mana JKR apa semua, dia orang akan luluskan yang ni. Sebab plan ni kalau ikutkan, ikut spek semua dah, tapi saya bagi free. Kita bagi dalam azan tu.
Tersambung sikit lagi. Apa yang saya nak sebut tadi ialah apa saja Tuhan beri pada kita kelebihan, maka kelebihan yang ada tu kita infak pada orang dengan kemampuan kita. Macam tadi ada arkitek tu, dia mampu sediakan pelan yang terbaik tanpa perlu orang bayar dekat dia. Dia mudahkan urusan orang tu. Orang muda yang pandai teknologi, yang mampu pandai nak cut video apa-apa saja, dia buat benda tu dan dia sebarkan pada orang. Tapi biar cermat sikit lah sebar, jangan sebar yang mengarut juga. Kadang-kadang dia semangat sangat nak cut video orang. Ustaz mana-mana pun dia cut juga. Ustaz yang semayang tak ingat rakaat pun dia cut juga. Itu tak perlu cut lah. Tuan-tuan kenal kan ustaz yang semayang tak ingat rakaat? Dia ada buat video banyak di Kelantan tu. Cuma tak payah cut lah yang tu. Yang tu lain macam. Cut yang betul-betul, yang elok, yang pandai buat jana laman web apa semua. Kalau zaman dulu, kalau zaman dulu, zaman para ulama, antara sumbangan-sumbangan yang cuba diambil peluang oleh orang-orang yang menuntut ilmu daripada guru mereka ialah menjadi orang yang tulis balik apa yang dipertuturkan oleh ulama-ulama waktu dia cakap. Sebab tu Imam Abu Hanifah, antara sebab mazhab dia kekal sampai sekarang, sebab dia ada dua orang anak murid tu, Abu Yusuf dan Asy-Syaibani. Hasan Asy-Syaibani ni kerja dia ialah dia tulis balik, dia buat transkrip semua kerja dia himpun balik. Begitu jugalah Imam Asy-Syafi'i daripada Imam Muzani, Imam Buaiti. Begitu jugalah Imam Ahmad daripada anak murid Imam Malik pun. Antara sebab orang kata apa, dia mazhab dia tu berkembang kerana ada orang-orang yang telah menginfakkan tenaga penulisan, tulis semua dan akhirnya himpunkan, cuba bukukan apa semua. Apa saja kelebihan yang kita boleh buat dan kita boleh mudahkan urusan orang, kita mudahkan urusan orang. Kalau kita tengok, kalau saya boleh bagi contoh yang paling simple, yang mungkin kita pernah perasan benda ni, kalau kita pergi Masjidil Haram ke Masjid Nabawi ke, ada orang dia jadi pihak yang bagi plastik untuk isi slipper tu. Dulu ada plastik tu dekat pintu-pintu masuk. Sekarang beberapa tahun ni plastik tu tak ada. Tapi ada orang dia ambil inisiatif, dia beli plastik, dia bagi dekat orang. Mudah urusan orang supaya slipper yang kotor tu tak masuk mengotori kawasan masjid, dia bagi. Itu bab memudahkan urusan orang. Mudahkan apa-apa saja urusan orang. Itu pun termasuk pada infak yang kita boleh lakukan. Kita tengok orang dah beratur panjang apa semua, kita beritahu mesin ATM dah rosak. Tak payah jadi orang yang diam. Ada orang dia tak puas hati, dia cocok lekat, tak dapat keluar, dia tengok orang beratur panjang belakang, dia diam, dia belah sebab dia rasa biar kawan tu pula kena. Itu bahagian daripada sikap yang tak bagus. Infak ni bukan pada benda yang bersifat materialistik, tapi memudahkan urusan orang. Ia pun termasuk daripada infak yang disebutkan sebagai al-yadul ulia ni. Sebab itulah dia bawakan dalil daripada surah Al-Qasas ayat yang ke-23 hingga 25 tu. Pada muka surat 128 kita dah bahas sebelum ni, cerita Nabi Musa alaihissalam waktu dia penat, dia dah keluar daripada Mesir, berjalan sampailah ke perkampungan lembah Madian ni. Pada waktu tu dia tengah penat, tengah runsing, fikir macam mana nak masuk balik ke Mesir apa semua ni. Waktu dia bersandar, dalam hadis, dalam ayat tu disebutkan waktu dia bersandar tu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu ayat yang ke-24. Saya tak baca semualah, cuma nak katanya waktu lepas pada dia tolong dua orang perempuan tu, dia pun berdoa pada Allah Azza wa Jal. Sumbangan yang Nabi Musa boleh bagi ialah dia berasak-asak dengan orang untuk menolong perempuan yang lemah ni untuk dapatkan hak air dia. Tapi kena tahulah nak berasak-asak ni kat mana. Saya waktu sebut berasak ni saya teringat ada orang kita, orang Malaysia tak buat perangai ni, orang Indonesia ramai duk buat. Maaflah kalau ada orang Indonesia ni, dia pergi buat umrah, dia tiba-tiba terfikir cara untuk menjana pendapatan di sana ialah menjadi pihak yang tolong berasak-asak, tolak orang nak bagi laluan orang cium Hajarul Aswad. Tuan-tuan mungkin pernah dapat perkhidmatan tu.
Kita tengah tawaf ni, ada orang Indonesia pegang. Haji, nak cium. Dia tanya. Nak cium 200 rial. Dia tolak, dia kecil je. Dia tolak macam berdosa semua orang. Dia tolong juga kita tu. Tapi tolong menjahanamkan pahala tawaf kita. Kalau kita bayar, dahlah 200 rugi. Kita pun seronok. Duduk atas katil hotel, duduk berangan. Boleh masuk syurga dah aku kot. Tak. Kita susahkan orang tu. Ada orang akal dia panjang. Akal. Macam sebahagian kalau orang pergi ke, maaflah saya sebut pergi ke Thailand ke apa, ada orang dia tolong dapatkan kontak rumah-rumah yang tak bertauliah ni, untuk mudahkan pelancong yang datang. Nak urut ke apa, nak urut main-main ke, nak urut betul-betul ke, saya ada nombor ni, nombor WhatsApp bersama saya, tolong mudahkan urusan. Yang ni punya rajin syaitan bagi tenaga. Yang ni tak termasuk dalam infak yang kita bahas ni. Infak di sini ialah infak kebaikan. Adapun infak kepada kemungkaran, memudahkan urusan orang, tolong jadi tontor supaya tak kena roblok apa semua, tu tak termasuk dalam bab ni. Itu cerita lain. Cuma nak katanya infak di sini ialah infak kebaikan. Menjadi tangan di atas ialah tangan yang cuba berusaha membuka pintu kebaikan pada orang. Jadi alhamdulillah, overall kita dah selesai hadis yang ke-9 ni. InsyaAllah untuk minggu depan kita akan masuk hadis yang ke-10, muka surat 134 tu, cintai diri. Perbahasan ke-10 ni ialah mengenal prioriti utama untuk berjaya. Kadang-kadang ada orang dia korbankan diri dia sehingga dia hilang peluang kebaikan, sedangkan di situ dia tak perlu korbankan diri dia pun. Tapi yang tu kita akan bahas pada minggu depan. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.